Yang Muhammad Kota Melaka kan. Terima kasih ya Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin sambungkan perbahasan saya atas undang-undang perbuatan tradisional dan komplementari. Datuk Yang di-Pertua, saya difahamkan tujuan undang-undang ini dibentangkan di Dewan ini ialah untuk mengkawal sedia tentang perkhidmatan perubatan tradisional dan komplementari. Saya ingin juga tanya Yang Menteri tentang kawal sedia ini. Adakah kawal sedia ini hanya atas perkhidmatan atau rawatan mereka? Bagaimana dengan charge rawatan? Adakah dia juga akan dikawal sedia? Dan juga perubatannya yang diberi oleh pengamal perubatan tradisional ini. Kita seringkali kita dapat baca dari laporan atau dari surat khabar tentang charge dia begitu tinggi dan tidak dapat dikawal kerana memang ini tiada satu standard untuk charge lawatan dalam perubatan tradisional ini. Dan perubatan, sedia maklum perubatan terutama saya difahamkan dari perubatan tradisional Cina ini, dia ada ubatnya, dia satu ubat campuran. Iaitu campuran bukan hanya dari sejenis mungkin sejenis kayu, mungkin sebahagian tulang atau tanduk atau rumput atau bunga. Dia ini satu campuran mengikut senarai yang diprescribe oleh pengamal perubatan ini, tradisional ini. Dan bahan-bahan ini pun berlainan dari tempat asalnya dan bahagiannya. Mungkin kalau katakan root ini urat ini dia bahagian tengah atau depan kan, dia punya fungsi ada berlainan, dia punya efek ada berlainan. Sebab itu kalau kita kawal sedia hanya perkhidmatan atau lawatan oleh pengawal perubatan tradisional ini, dan jika kita tidak kawal sedia tentang perubatan yang akan diberi kepada pesakit atau charge mereka, bagaimana kita dapat mengkuatkuasakan akta ini? Saya difahamkan berapa kedai yang memberi perkhidmatan tradisional, perubatan tradisional ini, senarai perubatan yang mereka pengawal beli pun tidak diberi kepada pesakit. Hanya boleh dapatkan ubat-ubat yang diprescribe ini dari kedai mereka sendiri saja. Sebab itu jika berlaku sebarang yang tidak diingini, bagaimana kita nak rujuk atau ambil tindakan terhadap mereka? Di Bandar Kuala Lumpur terdapat beberapa kedai yang besar yang membagikan perkhidmatan perubatan tradisional ini. Saya ingin pihak kementerian ambil perhatian tentang senarai perubatan yang tidak diberi kepada pesakit. Tentang permohonan untuk dapat daftar, permohonan daftar. Saya difahamkan dengan izin Datuk Speaker, di Singapura, mereka ada satu Traditional Chinese Medicine Practitioner Board yang saya anggap ini sedikit sebanyak dia lebih kurang dari apa yang kita dah bentang di Dewan ini. Dan amat jelas dengan academic qualification yang mereka perlu, tiap-tiap applicant yang perlu, dan juga clinical attachment yang amat jelas. Dan undang-undang ini saya masih suka nak dapat tahu tentang
actual qualification yang perlu sebelum dia dapat didaftar. Saya setuju bahawa amalan yang diistilah oleh kaunsil ini atau oleh majlis ini tidak boleh disoal kalau mereka yang pakar dalam bidang ini. Akan tetapi, bagaimana kita dapat menggarap pengamal-pengamal ingin mendaftar? Jika mereka sepanjang ini mereka memberikan lawatan tradisional ni dalam berapa amalan, kemungkinan hanya satu atau dua yang telah diistirah oleh kementerian atau oleh majlis ini. Yang lain, yang sekian nama ni masih belum diistirah oleh majlis ini. Apakah mereka sepatut buat? Ini akan menjejaskan mereka. Mungkin rasa lebih baik saya tidak daftar. Kalau daftar saya terikat saya hanya boleh jalankan perutan tradisional ini mengikut amalan yang telah diistirah. Yang lain saya tidak boleh lagi. Kalau tidak, saya akan dapat di-enforce. Jika saya berbagai. Saya ingat Yang Menteri pun faham apa yang saya ingin bangkit. This is come a question. Kita nak garakan mereka berdaftar. Mereka ingin nak daftar dan katakan bukan saya, ini amaran yang saya buat belum diistirah. Kerana mungkin dia ada berbagai semasa mereka memberi rawatan. Ini satu area dan saya harap kementerian dapat ambil perhatian. Dan tentang penguat kuasa, saya nampak ini memang ini satu prosedur yang tindakan yang standard lah, yang diambil oleh pihak pengkuasaan. Hanya kerana ini satu bidang perubatan tradisi. Dan jika mengikut apa yang dikandung dalam undang-undang ini, jika pegawai kerajaan tempatan nak ambil tindakan terhadap sebuah pengamal perubatan tradisional ini, yang dikatakan mungkin cara dia atau prosedur dia bahayakan pesakit. Siapakah yang bertaraf untuk katakan ini bahaya? So who are we going to say that this is risky? Ini antara satu pegawai kerajaan tempatan atau pegawai perubatan sendiri. Pegawai perubatan tradisional dia ambil tindakan kerana cara dia berbahaya. It is a dangerous the move. Tetapi siapa yang katakan? The enforcement officer saja. Saya ingat dah. Minta penjelasan. Ya, sila. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat kepada Ketua Melaka. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat, di mana isu yang berbangkit adalah siapa yang akan menjadi test standard, ya, daripada mana kita dapat mengkaji sama ada ataupun tidak satu praktis yang diamalkan itu boleh dikatakan munasabah ataupun tidak. Ini cukup penting, Tuan Speaker. Juga dari segi perundangan, kalau saya boleh tanya Yang Berhormat, dari segi perundangan, kalau kita ada satu sistem di mana pengiktirafan ada, ya? Sekarang Yang Berhormat di mahkamah, bila kita ke mahkamah, kalau ada keterangan pakar melalui pakar perubatan, apa yang berlaku adalah kita akan panggil pakar tersebut ke mahkamah untuk memberi pandangan beliau berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh satu doktor ataupun sebaliknya. Jadi isu yang berbangkit dalam bil ini, dari segi undang-undang, siapakah yang akan menjadi the test standard sekali lagi, ya, untuk satu mahkamah membuat satu keputusan sama ada ataupun tidak kita amalan ataupun apa yang dikatakan rawatan tersebut adalah munasabah, adalah boleh diterima dan adalah sesuai dalam satu keadaan. Ini penting oleh kerana sekarang kita lihat banyak kes yang melibatkan isu-isu perubatan di mana keputusan mahkamah tersebut bergantung ke atas keterangan sebegini. Jadi dalam keadaan tersebut saya nak minta Menteri juga untuk memberi satu
fikiran dan penimbangan berkenaan dengan perkara ini. Saya rasa cukup penting untuk masa hadapan dalam bidang penguatkuasaan undang-undang ini. Terima kasih, Muhammad. Terima kasih, Yang Muhammad Puchong. Memang ini termasuk dengan tadi yang saya tanya kepada Yang Muhammad Menteri, bolehkah pengawal perubatan tradisi ini yang berdaftar, adakah status mereka boleh ke mahkamah untuk buat satu keterangan atau untuk menjadi satu basics for consideration dengan izin. Itu memang saya harap yang Puchong dia masuk dalam kawasan saya dan untuk dapat cara jawapan dari Yang Berhormat Menteri. Atau yang dipetua tentang periklanan, saya juga nampak saya rasa bukan senang untuk pihak majlis atau pihak kementerian untuk ambil tindakan terhadap ini. Kita sudah amat jelas tengok tentang alung bagaimana iklan dia dipamerkan dengan suka hati dengan kita nampak pihak-pihak kerajaan amat susah ambil tindakan terhadap periklanan seperti ini. Dan perubatan tradisional, iklan mereka pun seperti ini, selain lagi secara mulut. So it's just seperti di surat khabar nampak sungguh pun dalam kolom-kolom yang gigit tentang bagaimana efisien, bagaimana efektif mereka beri jalankan treatment atas beberapa penyakit yang disebutkan. Sebab itu bukan senang kementerian boleh ambil tindakan terhadap iklan sebegini. Datuk yang dipetua memang kita semua terima bahawa ini satu sampai satu masa kita perlukan satu akta, satu akta untuk mengkawal sedia tentang perubatan tradisi ini. Memang kita tahu, dan saya dengan ikhlas saya pun meneliti undang-undang ini, dan saya pun sangka bahawa pihak kementerian akan menghadapi banyak cabaran dan bukan senang untuk menjalankan tugas yang dikandung dalam undang-undang ini. Tentang academic qualifications untuk seorang pemohon tentang clinical experience atau clinical attachment, di mana kan mereka boleh jalankan clinical attachment, adakah hadkan seperti yang dalam ini? Kalau tidak, di mana kan kita boleh benarkan mereka jalankan perantin seperti yang disebut di dalam undang-undang ini? Dan juga dibangkit tentang negara lain, pakar-pakar yang dikatakan pakar dalam bidang perubatan tradisional ini, baik pun dari negara China, dari India atau dari Indonesia, dari Thailand. Perlukah mereka juga daftar? Dan jika mereka mau ikut keperluan atau syarat-syarat untuk mereka daftar di negara ini, memang saya ingat mereka tak dapat memberikan perkhidmatan mereka. Takkan mereka mau jadikan related attachment 1 tahun di negara kita. Sebab itu saya pun difahamkan kita dapat banyak pengamal perubatan tradisional dari negara-negara lain yang sedang berkhidmat di negara kita. Adakah kita akan lebih jelas clear tentang kedudukan mereka? Kalau mereka tidak didaftar, apa akan terjadi mereka? Adakah tindakan diambil antara mereka balik atau bagaimana? Memang ini satu persoalan yang selalu ditanya-tanya oleh traditional medical practitioner ini. Kita selalu ditanya, adakah sebarang undang-undang yang telah dibentang di parlimen
untuk membenarkan mereka terus berkhidmat. Saya nak akhirkan bahasan saya dengan satu pertanyaan dengan Yang Amat Menteri. Sebelum rang-undang ini dibentangkan, adakah perbincangan dengan MMA atau lain-lain pertubuhan pengamal perubatan tradisional ini? Dan kita pun tahu hanya perubatan tradisional Cina sudah ada berapa pertubuhan. Yang mana yang kita boleh menjadikan katakan dia sebagai satu perujuk atau reference, term reference yang kita boleh mengikut untuk menjadi salah satu keperluan untuk seorang pemohon dapat didaftar. So which are the body yang saya difahamkan mungkin 2-3 pertubuhan, hanya perubatan tradisional Cina saja. Saya tak pasti dengan lain-lain dari perubatan India dan perubatan lokal atau Melayu. Sebab itu saya minta kalau dapat beritahu kepada Dewan Yang Mulia ini bagaimana sampai satu rang-undang boleh dibentangkan, berapa pihak yang dapat rujuk dan dapat bincang tentang ini, dan kemungkinan dari perbincangan ini sedikit sebanyak kita dapat mengatasi masalah yang akan kita hadapi. Itu terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua.